kadang kita ada buat joke sikit, kita ada buat ketawa lawak sikit. Ada yang sensitif, yang mengatakan ni apa ni, banyak ketawa semua ni. Ni semua tak betul. Bukankah dalam hadis Nabi menyebut wala tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahika tumitul qalba. Nabi pesan jangan banyak ketawa, kerana ketawa ni boleh mematikan hati. Dia pun kata ni ramai ni buat kelakar-kelakar apa semua ni. Sedangkan dalam agama kita ajar orang yang banyak ketawa ni simbol orang yang lupa akhirat. Wah, kita pula jadi terkejut pula. Tanya kenapa pula orang ketawa ni tanda orang lupa akhirat. Sebab kalau ikut sirah Nabi tu jarang sangat ketawa. Sehingga kan kata Nabi, uridat alayyal jannatu wan naru falam arakal yaumi fil khairi wa syarri. Surga dan neraka pernah ditunjukkan kepada aku, dan aku tidak melihat ada kebaikan ataupun keburukan seperti mana hari ini. Ya, Datuk, apa khabar? Okey. Alhamdulillah, baik. Terima kasih kerana mengundang pada malam ini. Macam mana Pahang dan sewaktu dengannya? Pahang semua okey. Negeri-negeri Pantai Timur sekarang bersedia untuk menghadapi musim tengkujuh. Tapi insyaAllah okey, mudah-mudahan. InsyaAllah. Ada hikmah bagi Pantai Timur termasuk Pahang sentiasa diuji oleh Allah dengan hujan lebat. Tetapi satu kelebihan pada rakyat jelata Pantai Timur termasuk Pahang, Allah berikan ketenangan dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Mungkin negeri Selangor, negeri yang tidak pernah menghadapi benda tersebut, dia jadi macam sedikit kegabraan ataupun kegabahan, ya, kerana tak pernah berlaku. Contoh kalau saya sebenarnya pun masuk air baru dekat Buku Lali pun kita dah kelang kabut dah. Kan? So, air jernih lah, air jernih, air yang daripada parit yang jernih, jadi masuk tapi telah pun merosakkan kapet sebagainya. Kita pun dah gabra dah. Jadi alhamdulillah. Benda macam Umar Farizal lah, Ustaz. Umar Farizal itu kat Pahang kan. Kuantan. Farizal tak masalah, dia tak ada suami, tak ada lelaki, tak ada anak. Dia banjir pun dia tak kisah, dia tak heran. Ya, sebab dia ada bot. Dia ada bot sampah semua dia naik. Ya, batang pisang dia boleh peluk tu rakit. Jadi insya-Allah. Jadi mungkin malam ini kita bersama tamu kita, Tim Malam Mufti Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Ustaz Badri Syah bin Alauddin. Jadi mungkin saya tidak mau ada Q and answer, soal jawab mungkin Datuk sampai pukul 10 pun tak kisah. Dan lewat 10 suku kita berhenti, pukul 10 pun Datuk Puan Hadri sebut. InsyaAllah mungkin kita berikan seluas-luasnya masa kepada Datuk. InsyaAllah sikit boleh celah, saya akan celah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Terima kasih kepada saya Ustaz Aslin Bahrin selaku rakan bicara wara pada malam ini. Yang kita hormati juga Tuan Haji Muhammad Arsyad Ali selaku penyelaras program bicara online ini. Tak dilupakan kepada saudari Fariza dan seterusnya para penonton di mana juga berada. Yang menonton dari utara, kita doakan sejahtera. Yang menonton dari barat, moga dapat berkat. Yang menonton dari selatan, moga dapat keampunan. Yang menonton dari timur, moga hidup terus makmur. Pada malam ini ingin saya menarik perhatian kepada para penonton kita sekalian tentang salah satu daripada masalah ataupun polemik dalam masyarakat kita. Ada yang bila tengok ustaz-ustaz misalnya kita berforum atau kita berceramah macam malam ni, kadang-kadang kita ada buat joke sikit, kita ada buat ketawa lawak sikit. Ada yang sensitif, yang mengatakan ni apa ni, banyak ketawa semua ni. Ni semua tak betul. Bukankah dalam hadis Nabi menyebut wala tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahika tumitul qalba. Nabi pesan jangan banyak ketawa, kerana ketawa ni boleh mematikan hati. Dia pun kata ni ramai ni buat kelakar-kelakar apa semua ni. Sedangkan dalam agama kita ajar
Orang yang banyak ketawa ni simbol orang yang lupa akhirat. Wah, kita pula jadi terkejut pula. Tanya kenapa pula orang ketawa ni tanda orang lupa akhirat. Sebab kalau ikut sirah Nabi tu jarang sangat ketawa. Sehingga kan kata Nabi, uridat alayyal jannatu wan naru falam arakal yaumi fil khairi wa syarri. Surga dan neraka pernah ditunjukkan kepada aku dan aku tidak melihat ada kebaikan ataupun keburukan seperti mana hari ini. Walau ta'lamuna ma a'lamu lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Andainya kamu semua tahu apa yang aku tahu ataupun kamu nampak apa yang aku nampak, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita nak campakkan satu persoalan pada malam ini. Benarkah kita ini tak boleh bergurau langsung? Tak boleh ketawa langsung? Tak boleh nak kelakar langsung? Ini yang kita nak bincangkan. Muslimin muslimat sekalian, secara umumnya kalau kita melihat bahawa Islam membenarkan kita untuk nak bergembira secara sederhana. Tak ada masalah. Apa sebab? Kerana manusia ni Allah ciptakan dia ada hati. Hati ni makhluk. Dan hati ni ada masa dia jadi lemah. Ada masa dia jadi stres. Dia seperti anggota badan kita yang lain. Ada masa dia letih. Maka dengan kita bergurau, senyum, ketawa, ini boleh menceria dan menyegarkan semula hati kita. Sebab itu Abu Fatih Al-Busti rahimahullah, dia pernah bersyair. Afdi tab'akal makduda bil jiddi rahatan yujammu wa'alilhu bisyai' minal mazhi. Berikanlah istirahat kepada tabiat kerasmu yang terlalu serius. Relaxkan dulu. Dan hiasilah bisyai' minal mazhi. Hiasilah sedikit tabiatmu itu dengan sedikit gurauan. Walakin, ini pesan dia, walakin iza a'taitahul mazha falyakun bil miqdari ma tu'ti at-ta'ama minal milhi. Tapi kalau engkau bergurau, jadikanlah dia seperti kadar engkau memasukkan garam pada makanan. Maknanya, kalau kita memasak, garam ni sangat diperlukan. Tanpa garam, tidak ada rasa pada makanan kita, walau sesedap macam mana pun masakan itu. Tetapi garam itu, kalau dimasukkan terlalu banyak, sepatutnya benda tu jadi sedap, dia akan jadi rosak pula lagi. Maka sama dalam kehidupan ni, kata Abu Fatih Al-Busti rahimahullah, jangan terlalu serius sangat. Mesti ada joke, mesti ada gembira, mesti ada gurau senda. Tetapi jangan lebih. Kalau lebih, dia umpama masakan yang terlampau banyak pula garamnya. Artinya, perlu ada dengan sukatan-sukatan yang dibenarkan oleh agama. Sebab itu ada di kalangan sahabat Nabi. Ada di kalangan mereka yang terlalu serius dalam hidup. Yang terlampau konsentrate dengan ibadah, tak campur pada benda-benda lain. Terkenallah satu orang sahabat Nabi, dia seorang penulis Nabi yang terkenal, namanya Hanzalah Al-Asidi radhiyallahu anhu. Hanzalah ini, dia satu hari dia merasakan dia dah jadi orang munafik. Dia dah rasa dia jadi orang pura-pura. Apa sebab? Dia mengadu kepada Nabi, bila dia pergi ke masjid, dia dengar Nabi bertazkirah, Nabi bagi ceramah, dia jadi insaf. Rasa bertaubat, takut neraka, nak surga. Tapi bila dia balik ke rumah, dia jumpa keluarga, jumpa isteri, jumpa anak-anak. Dia bermain pula dengan anak-anak, bergurau. Hilang serius dia tadi yang di masjid. Nanti bila dia jumpa kawan-kawan, begitu juga. Tapi bila pergi masjid, jadi serius balik. Jadi dia merasakan hidup dia ni macam berpura-pura. Jadi dia mengadu, adakah saya munafik ya Rasulullah? Maka apa respon bagi Nabi? Walladhi nafsi biyadihi. Innakum law tadumuna ala ma takununa indi wa fu dhikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ata, sa'atan wa sa'ata. Wa qarara hazil kalimat sa'ata wa sa'ata salasa marrat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Iaitu Nabi pesan, demi Allah wahai Hanzalah, kalau kamu berterus-terusan cara begitu hidup kamu,
Nescaya malaikat akan turun duduk baring di katil kamu siang malam, duduk dengan kamu, wahai Hanzalah. Kalau macam ni gaya hidup kamu. Walakin ya Hanzalah, tapi Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Sekali-sekala berguraulah. Sekali-sekala chill, happy. Sekali-sekala kita bercampur dengan orang. Ini hadis riwayat Muslim. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, inilah kehidupan kita. Jangan terlalu serius sampai tak boleh bergurau langsung. Kerana senyum dan ketawa ini, dia ada penawar. Dia adalah penawar penyakit secara semula jadi. Apatah lagi senyum dan ketawa ini adalah penawar penyakit yang percuma. Dia tak perlu dibayar. Dan tidak menggunakan tenaga yang kuat. Kalau nak senyum, nak ketawa, tak perlukan tenaga. Tapi kalau nak marah, itu perlukan tenaga. Sampai ada kajian dibuat, orang yang nak marah, dia kena gerakkan 43 otot pada wajahnya untuk menunjukkan ekspresi di tengah marah. Nak tunjukkan dia garang, dia kena gerakkan 43 otot pada muka. Tapi untuk kita senyum, bermuka manis, itu hanya 16 otot saja. Itu sebab orang banyak senyum, lebih awet muda kerana tak banyak otot pada wajahnya yang bergerak. Orang bila happy, senyum, ceria, badannya pun akan turut ceria, akan turut senyum. Kerana emosi kita akan memberi pengaruh kepada fizikal kita. Apa yang kita banyak fikir, itu akan memberi kesan pada badan kita. Contoh tuan-tuan perempuan yang sedang di rumah sekarang, yang menonton siaran ini, cuba kita bayangkan saja. Emosi kita membayangkan sedang makan limau masam misalnya. Atau kita makan jeruk kelubi misalnya. Kita makan apa-apa benda-benda yang masin-masin, masam-masam ini. Dengan membayangkan saja boleh menyebabkan kecoh air liur. Apa sebab? Bayangan saja boleh memberi kesan kepada fizikal kita. Sebab itu emosi mempengaruhi fisiologi kita. Kalau kita ceria senyum, bahu kita naik. Orang yang muram, bahunya turun. Dia down. Tapi orang yang senyum, dia akan naik badan dia. Dan senyum ini juga, dia boleh menghasilkan endorfin dalam otak yang boleh mengurangkan kesakitan. Sebab itu dalam kajian, kanak-kanak umur 4 hingga 6 tahun, mereka ketawa 300 kali sehari. Itu budak-budak, dia ceria. Dia berlari sana, berlari sini. Dan ada satu kajian dia buat ketawa 100 kali dalam 24 jam, dapat manfaat kardiovaskular sama seperti kita bersendam selama 10 minit. Jadi, data-data ini menunjukkan bahawa ada kebenarannya bila Nabi pesan kepada Hanzalah Al-Asidi, sa'atan wa sa'ata, sa'atan wa sa'ata. Sekali-sekala kita cerialah, kita chill. Cuma persoalan pada malam ini, bagaimana kita nak menjadikan gurauan kita, senyum kita, ketawa kita ini, sesuatu yang berpahala. Sebab kita tak nak mentang-mentang kita beritahu malam ni silakan ketawa, silakan bergurau. Kita belasah ketawa, bergurau sampai tak ada batasan sempadan. Jadi kita nak bincang macam mana nak jadikan benda-benda yang kita lakukan sehari-hari ini bernilai ibadah. Pertama, senyum dan ketawa ini dirakam dalam Quran. Benda yang disebut, perbuatan manusia yang disebut dalam Quran. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman AS dengan peristiwa semut. Ini dirakam dalam surah An-Naml ayat yang ke-19. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Allah Ta'ala merakamkan. Maka Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama, senyum. Dahikan, dia ketawa pula. Ketika mendengar semut memberi arahan kepada semut-semut yang lain. Kan kita tahu cerita ni, Nabi Sulaiman dia nak rombongannya sedang melentas. Tapi Nabi Sulaiman hentikan rombongan diraja dia sebab mendengar semut memerintahkan kepada semut yang lain, berhenti, jangan melintas kerana bos nak lalu. Kita ni kecil, nanti dia langgarnya kita. Jadi Nabi Sulaiman senyum dan ketawa mendengar arahan semut itu. Kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa, Ya Allah,
berikanlah aku ilham untuk tetap bersyukur kepada nikmat yang kau kurniakan kepada aku dan kepada mak bapak aku, dan untuk aku kerjakan amal soleh, amal baik yang amal tu kau redai ya Allah, dan masukkan aku dengan kasih sayangmu sebagai hamba-hambamu yang soleh. Surah An-Naml ayat 19. Jadi first asasnya ketawa, senyum ini dirakamkan dalam Quran. Bagaimana nak jadikan gurauan, ketawa, senyuman kita berpahala? Kita kena ikut sunnah Nabi SAW. Ini cara yang paling selamat. Nabi dalam banyak rekod-rekod dalam kitab-kitab sirah, baginda adalah manusia biasa yang ketawa apabila berlaku sesuatu yang menyebabkan baginda ketawa. Baginda akan menjadi takjub bila melihat sesuatu yang menimbulkan ketajuban pada hatinya. Baginda juga menangis bila melihat sesuatu yang menyebabkan baginda boleh menangis. Sebab itu Imam At-Tirmizi dalam buku Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Syama'il yang ke-34, dia buat babu ma jaa fi dhahk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab khusus tentang cara baginda ketawa. Itu muka surat 140. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah tanya, dia cerita sahabat pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, ya Rasul, nampak gaya Tuan bersenda gurau dengan kami, boleh ke bergurau-bergurau, mengusik-mengusik ini ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Na'am, ghaira anni la aqulu illa haqqa. Ya, aku bergurau, tapi aku tidak berkata melainkan perkara yang benar-benar saja. Ini hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Jadi bergurau ini jelas Nabi juga ada gurauan. Sahabat-sahabat bergurau, Nabi pun bergurau. Sebab Nabi tak suka kita ini stres, sedih, memanjang-manjang. Nabi sering berdoa, ada yang Nabi minta jauh daripada hammi wal hazan. Jauhkan daripada duka cita, susah hati, jauh daripada stres. Nabi tak nak. Sebab itu baginda Nabi kadang-kadang ada masa mengusik sahabat-sahabat ada. Pernah Nabi mengusik seorang tua. Orang tua ni datang, atat ajuzun ilan Nabi faqalat, ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah. Ada satu makcik tua datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, doakanlah saya masuk surga, ya Rasulullah. Doakanlah. Apa jawab baginda Nabi? Ya umma fulanin innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Nabi kata, wahai makcik, orang tua-tua tak boleh masuk surga lah, kata Nabi. Fawallat tabki. Nenek tua tu pun pergi sambil menangis. Sedihnya, orang minta dia doa masuk surga, dia kata orang tua-tua tak masuk surga pula dah. Faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun innallaha ta'ala yaqul. Nabi kata, panggil balik makcik tu tadi. Beritahu kepada dia, orang tua-tua tak akan masuk surga sebab Allah Ta'ala menyebut apa dalam Quran? Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Kami menciptakan untuk ahli syurga bidadari secara live. Dan kami jadikan untuk mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta dan sebaya umurnya. Ini hadis Tirmizi. Dan ayat itu daripada surah Al-Waqi'ah ayat 35 hingga 37. Sama juga sahabat pun bergurau, ketawa dan sebagainya. Jadi untuk mukadimah kita, begitu. Kita nak beri faham pada masyarakat. Jangan kita ingat orang kadang-kadang bergurau, buat joke, musik-musik sikit. Oh ni semua lara, ni semua apa, ni semua tak ikut ni, semua masyarakat kita begini-gini patut lebih serius. No, kita dibenarkan untuk sedikit bergurau dalam kehidupan dengan ada sukatannya dan ada pula syarat-syarat. Ini syaratnya saya akan terangkan selepas pada ini. Begitulah sebagai mukadimahnya, Ustaz Salim. Alhamdulillah, sedikit kupasan intro ataupun mukadimah tentang gurauan ataupun melawak ataupun kita panggil sebagai nak ketawa. Jadi banyak ada juga etika-etika dalam melawak dan bergurau yang mana kalau kita lihat janganlah sampai peringkat
gurauan itu adalah berbentuk satu pembohongan. Jadi kekalkan. Patutnya kalau lah kita gurau, saya ni lawak je, saya ni gurau je. Dia mesti ada penafian supaya kita tidak termasuk pelawak ataupun orang yang bergurau dalam keadaan dia mendapat dosa kerana dia menipu. Itu contoh dia. Cuma kadang-kadang ialah kita ni apa kajian orang ni gurau ataupun ketawa ni satu fitrah ya Datuk. Ya. Dia bukan dia mereka cipta tau, dia tak boleh. Dia mesti ada ketawa dia. Sama ada ketawa tu nampak gigi ataupun nampak halqum. Kalau nampak halqum tu memang menggelikan sangat. Ya, jadi itu antara dia. Sebab tu kalau kita lihat dalam hadis Al-Bukhari pun ada sebut iaitu antaranya apa nama ni seorang sahabat yang mana dia ni ketika bersama Nabi SAW Nabi minum air daripada gayung daripada tu, kemudian sahabat kata Nabi sembuh air itu ke muka aku. Di mana satu gurauan. Tu ulama membincangkan mungkin litabrik ataupun untuk keberkatan nama cara Nabi kita tak berincang tentang berkat tak berkat, kita tahu dah setiap benda Nabi tu ada keberkatan dia. Cuma budak ni ataupun seorang sahabat ni masih kecil, waktu tu dia kata umur dia lebih kurang 5 tahun. Jadi Nabi ambil gayung, dia tengok Nabi minum air dengan gayung. Dengan apa nama cedok tu. Budak muka budak tu tepih lagi. So Nabi pun ketawa lihat budak tu lari menjejek. Satu gurauan yang orang kata apa ni nak jadi mesra, jadi berkasih sayang dengan budak kecil dan sebagainya. Itu antara dia. Sebab tu kalau kita lihat Nabi SAW juga satu kata-kata hikmah juga ataupun orang kata apa kata-kata pepatah yang menyebutkan a'til kalam minal mazahi. Maksud dia bila nak bercakap tu bila sedikit gurauan. Sebagaimana kata para hukama biqadari ma yu'ta at-ta'amu minal milh. Sekadar mana kamu letak garam pada makanan. Jadi kalau makanan tu kalau tak ada garam dia jadi macam hambar kan. Muka orang makan pun mungkin kalau Datuk sebut tadi kalau senyum ketawa muka dia akan naik gitu. Tapi kalau tak ada garam dia akan turun. Sebab apa? Dia geram. Garam tak ada. Jadi dalam bab-bab ni kita kena ingat ada seketika boleh bergurau. Cuma gurau-gurauan ini tidaklah menyebabkan kata saya kutuk Datuk orang gelak. Datuk ni apalah hidung Datuk jadi orang ketawa. Maka dibenarkan. Kenapa? Kerana menjatuhkan maruah seseorang. Kan? La yasqar qaumun min qaumin. Mana tak boleh kita nak berjatuh kawan bersemua ataupun ialah kadang-kadang kita lihat pengalaman Datuk itu antara dia bila semayang di belakang satu imam yang suka baca idza zuzilatil tu dia baca ijajul cilatil. Jadi Datuk tak pernah menghadapi, saya rasa saya menghadapi. Adakah gurauan tu satu penghinaan? Kan ketawa tu hina. Sebab dia kata ketawa ni fitrah. Benda ni pelik pada dia mesti ketawa. Contoh dia gitu kan. Jadi bila dia ijajul cilatil tu cicalah. Bayangkan dalam semayang Datuk saya gila. Lepas saya salam, saya siap, saya berdiri, saya cabut Datuk, saya tak semayang kat surau tu dah. Apa tak masalah. Saya pernah semayang di belakang seorang imam yang betul-betul sengah original. Jadi kadang-kadang saya sebut ada orang marah kita. Bukan kita challenge ceramah tu. Benda yang memang masih ada peringkat macam itu. Ya, orang yang sampai peringkat tak ada golongan yang boleh nak jadi ketua, jadi imam sebagainya. Jadi menyebabkan kita ketawa. Adakah ketawa itu salah? Sebab tu adakah ketawa itu salah? Jadi kita dengar benda yang di luar jangkaan kita. Jadi ketawa itu tak salah. Tapi jangan peringkat kita ketawa itu sebagai penghinaan pada kecacatan dia. Cara bacaan dia baca Samihai maklum kalau tengok saya dah kalian Datuk, saya dah kemudian saya salam saya cepat turun pergi bilik air, saya ketawa terbahak dalam bilik air dan nasib baik saya selak ada jubah saya, pakaian saya, kain saya dan saya terberak dengan tak sengaja. Sebab apa ketawa tu. Jadi dalam babak ni adakah punya tidak ya, tapi nak beritahu benda tak pernah dengar, benda kita tak pernah jumpa. Itu antara yang bukan penghinaan. Cuma jangan kita ketahui atas penghinaan individu kan, bagi kaki pendek macam
macam apa benda, orang ketawa, tak boleh satu penghinaan. Mungkin Datuk tambah-tambah yang lain yang Datuk boleh sebutkan pada malam sekarang Datuk. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benar apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Aslin sebentar tadi. Bahawa kita bergurau ini, kalau nak jadikan dia ladang pahala, nak bagikan dapat pahala, boleh. Pertama, seperti yang disebutkan tadi, tidak menjadikan maruah ataupun identiti seseorang itu sebagai sasaran gurauan kita. Daripada asalnya bergurau, dia akan jadi kutukan pula. Itu kita khawatir. Benar ayat yang disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'am min nisa'in asa an yakunna khairam minhunna. Wahai orang beriman, jangan satu puak daripada orang lelaki-lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Kerana mungkin puak yang kita cemuh itu lebih baik daripada yang mencemuh. Dan jangan pula puak orang perempuan sama orang perempuan, dia mengutuk pula satu kumpulan perempuan yang lain. Sebab sama juga, barangkali yang kita cemuh itu lebih baik daripada yang mencemuh. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan jangan setengah kamu menyebut keaiban orang lain. Dan jangan kau tanabazu bil alqab, memanggil pula orang lain dengan apa-apa gelaran-gelaran yang buruk. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Amat buruklah sebutan nama fasik selepas orang tu beriman. Ini panjang ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Jadi yang melibatkan personal orang, jangan jadikan dia sebagai sasaran kita. Yang kedua, jangan kita bergurau atau buat joke. Memang semata-mata buat tu untuk orang ketawa, tetapi kita guna kaedah berdusta. Itu tak betul. Apa itu sebut macam yang Ustaz Aslin sebut di awal tadi, kita boleh cerita tu cerita rekaan, tapi kita kena verify bahawa ini cerita rekaan saja. Ataupun ini lawak saja. Tuan-tuan janganlah percaya, ni bukan kat sini, kat Afrika. Jadi benda itu menyebabkan orang tahu tu cerita lawak sebab kita dah beritahu. Jangan dengan muka kita yang serius, muka confident, cerita reka-reka nak suruh orang tahu. Itu tak boleh. Wailul lillazi yuhaddisu bil hadisi liyudhika minhul qauma fayakziba. Wailul lahu, wailul lahu, wailul lahu. Kata Nabi, wail. Wail ni kalau terjemah kasarnya, minta maaf, maknanya celaka. Celakalah orang yang mereka-reka satu cerita supaya orang ketawa mendengar cerita yang sebenarnya adalah penipuan itu. Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. 3 kali Nabi marah kepada orang yang mereka-reka cerita. Lepas tu kami para penceramah sangat hati-hati dengan benda ini. Sebab kadang-kadang ada contoh-contoh yang kami bawa tu memang cerita rekaan. Memang ada, bukan mesti berlaku. Tetapi kadang kita bawakan cerita itu sebagai satu kaedah kita nak menarik perhatian untuk nak bagi orang longgar-longgarkan sikit, dah serius sangat. Tapi cerita itu kadang cerita rekaan, bukan cerita benar berlaku. Maka sebagai penceramah, kami kena jujur mengatakan ini lawak ya, jangan percaya. Dan orang akan tahu cerita tu cerita lawak selepas kita beritahu benda tu lawak. Dan orang pun tak kisah. Orang faham kaedah untuk pidato ini tak ada masalah. Tapi jangan menipulah untuk menyebabkan orang ketawa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bergurau dengan orang ini, jangan sampai kita mengajuk-ngajuk orang. Meniru-niru, mengajuk-ngajuk ini. Ada satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa hakaitu lahu insanan faqala ma ahabbu inni hakaitu insana. Aisyah kata kepada Nabi, ya Rasul, aku tiru orang ni, aku tiru cara orang ni, cara orang ni. Apa Nabi pesan pada Aisyah? Ma uhibbu anni hakaitu insanan. Aku tidak suka kita meniru-niru perbuatan ataupun cara gerak orang. Apa maksudnya? Kadang-kadang ada orang, kawan-kawan kita yang stand up comedy ke apa-apa, mereka buat perlakuan yang meniru perlakuan Perdana Menteri ke artis tertentu ke, dia akan meniru-niru lah cara P.Ramlee ke cara apa. Meniru itu untuk kebaikan sangat digalakkan.
Tapi kalau meniru kerana nak mencetuskan ketawa semata-mata, yang ini Nabi tak gemar. Jadi lebih baik kita cari konten yang lain. Meniru kebaikan itu, itu digalakkan. Kalau kata Imam Al-Sahrawardi, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuh bil kirami falahun. Menirulah kamu walaupun kita tak setaraf dengan orang yang kita tiru. Ini kerana meniru orang yang berjaya pasti mendapat kemenangan. Mungkin ada pula di kalangan pelawak negara ke apa akan keliru. Sudah Ustaz. Kalau saya tak boleh nak tiru perbuatan ataupun perwatakan mana-mana tokoh untuk saya nak buat konten jokes. Jadi bagaimana? Kita meniru untuk mempersembahkan, itu cerita lain. Tapi kita meniru untuk mempersendakan watak itu yang salah. Contoh kita meniru watak siapa-siapalah pemimpin ke bekas Perdana Menteri ke, Datuk Seri Najib ke, Dr. Mahathir ke, siapa-siapa, Tan Sri Muhyiddin Yassin ke. Okey, kita tiru cara percakapan dia bagi statement masa COVID ke apa. Tapi jangan mempersendakan dia punya perwatakan. Ataupun pernah dulu pelawak-pelawak kita tiru penceramah tertentu. Dia tampalnya janggut macam ni. Itu mempersendakan. Dia berbeza dengan kita nak menampilkan perwatakan Ustaz Azhar Indrus misalnya di atas pentas. Itu cerita lain. Tapi bila buat batuk-batuknya, lepas tu buat konten dengan merupakan kepada orang itu, yang ini yang Nabi sebut, ma'uhibbu anni hakaitu insana. Aku tak suka tengok orang meniru-niru orang dengan niat mempersendakan orang itu. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan kita buat joke, melawak. Yang melawak itu boleh menakut-nakutkan orang lain. Kita buat joke sampai orang jadi takut misalnya. Macam mana contoh? Pernah satu riwayat daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia bercerita sesungguhnya kami pernah bersama dengan Nabi dalam satu perjalanan. Ada seorang lelaki dia mengantuk. Dia tengah menunggang untanya tu, dia mengantuk. Jadi ada seorang sahabat yang lain, dia mengambil anak panah daripada busurnya dan dia mengejutkan lelaki itu pakai busur dia. Mana nak mengatakan, musuh datang. Begitulah. Jadi mamat yang mengantuk, yang nak tidur tadi ni, terperanjat. Orang pun ketawa, bergurau. Maka Nabi tengok, la yahillu li rajulin an yurawwi'a muslima. Haram kita menakut-nakutkan orang Islam yang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Kita menakut-nakutkan. Benda tak ada, jangan diada-adakan. Walaupun orang akan gelak ketawa mendengar cerita kita itu, tapi ada orang yang takut pula nanti, kesian. Kadang jadi penceramah ni selalulah orang menakut-nakutkan. Ustaz habis ceramah kan balik terus malam ni. Balik. Sampai ni kan tengah malam. Ustaz kalau lalu kat sempang sekian-sekian tu hati-hati lah. Itu memang kerap orang jumpa keras. Ada pontianak ni. Kita pula datang seorang. La ilaha illallah. Dah jadi takut. Orang yang jemaah melengok tu gelak je lah. Dia kata habislah Ustaz kena gigit dengan pontianak malam ni. Dia tak tahu kita dudak takut. Jangan menakut-nakutkan walaupun niat tu hanya nak buat kelakar saja. Tapi dia rugi juga. Dia rugi sebab sepatutnya Ustaz tu balik. Bila dia takut, Ustaz kata tak apalah, tolong sediakan hotel satu. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Padam muka dia. Padam muka. Orang nak balik, ada takutkan kita. Dia nak buat bergurau. Tapi kita pula jadi, terbayang-bayang jugalah. Jadi jangan begitu. Satu hadis yang lain Nabi pesan, la ya'khuzanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan, kata Nabi. Jangan kamu mengambil barang kepunyaan saudara Islam kamu dengan niat melawak ataupun niat untuk betul-betul. Itu jangan. Kita buat main-main. Ini hadis riwayat Ahmad. Hadis ini orang lama tak faham. Tapi sekarang ni orang faham. Apa sebab? Kerana budaya orang Malaysia yang demi sesuatu konten ini suka buat prank. Prank ini tak ada. Agama kita tak mengajar. Walaupun kontennya bagus, viewer ramai suka tengok. Tetapi kita prank orang ini sampai menyusahkan dia, ambil barang dia, hilangkan benda dia. Ada yang, yalah macam orang putih tu lagi advance lah. Dia punya prank tu lagi luar biasa. Siap boleh tumpahkan air, basah habis baju dan sebagainya. Tapi kalau kita orang beriman, orang yang ikut nasihat agama, jangan buat begitu.
Memang konten bagus, dapat duit YouTube, dapat duit TikTok, konten kita. Tetapi agama tak suka kita menakut-nakutkan orang, mengambil hak orang dengan niat untuk nak buat lawak. Itu tak betul. Itu tak betul. Itu yang keempat. Yang kelima, kita ni jangan melawak di tempat yang serius dan jangan serius di tempat yang boleh melawak. Itu kena ingat ni, khususnya kepada anak-anak muda ni. Ada tempat yang serius, kita jangan buat kelakar sangat. Dan ada tempat yang jangan serius, kita pandai-pandai. Jangan melawak di tempat serius, jangan serius di tempat melawak. Saya ambil contoh begini. Dalam Islam ada 3 perkara yang tetap jatuh hukum walau dalam keadaan kita buat kelakar. Kita buat lawak. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang akan jatuh hukum. Sama ada kau serius ataupun kau buat lawak saja. Apakah 3 perkara itu? An-nikah, wat-talaq, wa-raja'ah. Nombor 1 sekali nikah. Yang kedua cerai. Yang ketiga rujuk. Ni hadis Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Itu kadang-kadang kita menengok budak-budak muda ni, dia berkelahi laki bini, satu Malaysia tahu. Sebab masuk dalam Facebook, masuk dalam posting dan macam-macam, orang baca. Dia bergaduh-bergaduh, suruh baliklah rumah mak bapak engkau lah, ayat-ayat yang begitu. Itu ayat-ayat yang boleh menjadikan lafaz kinayah dalam talak dan sebagainya. Kadang saya terfikir dia orang ni pergi kursus kahwin ke tidak sebenarnya. Ke main macam lesen terbang juga. Kahwin ni agaknya kursus kahwin dia. Tak boleh. Ada benda yang kita boleh bergurau, ada benda yang kita kena serius, kena tahu had batasan. Saya ramai jumpa orang sekarang, budak-budak muda ni, dia dah kahwin kali yang kedua. Maksudnya, dia dengan isteri dia dah pernah bercerai, rujuk, kahwin, cerai balik, 2 kali cerai. Nampak sangat budak kita sekarang ni, dia buat perkahwinan ni boleh undo lah. Kalau komputer tu control Z lah. Boleh reverse balik. Tak boleh begitu. Ni bukan main game ni, kalau mati tambah nyawa baru, tak boleh begitu. Sebab kita jangan melawak di tempat yang tak boleh melawak. Itu kena asas kena jaga. Nombor 5. Yang ke-6, jangan kita melawak dengan mempersendakan syiar agama kita. Ini menjadi satu benda penting lah kepada khususnya para pelawak ke apa yang cari makan dengan buat joke ini. Kita tak ada masalah dengan komedi macam-macam. Pip minta tolong jangan persenda syiar-syiar agama. Jangan berlawak dengan menggunakan nama-nama Allah, perkara-perkara yang berkaitan dengan syiar Islam. Jangan. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Jauhkanlah diri daripada orang yang menjadikan agama sebagai hiburan. Dan mereka telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Ini surah Al-An'am ayat yang ke-70. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut allazina takhazu dinahum lahwa wa la'iba. Orang-orang yang menjadikan agama ni sebagai medium hiburan. Jangan, kita tak boleh. Kita wajib jaga kehormatan agama kita sebagaimana yang digariskan dalam maqasid Islam yang daruriyatnya ialah menjaga agama. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 32, Zalika wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang hormat kepada syiar agama Allah, maka itulah perbuatan yang merupakan kesan daripada sifat takwa. Ini surah Al-Hajj ayat 32. Benda kait dengan syiar agama, saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan di luar sana, sila buat line yang jelas. Buat garisan yang jelas, jangan kita cross line itu. Sebagai contoh zikir. Zikir kita jangan buat benda-benda yang kelakar. Saya tertarik untuk menarik perhatian tuan-tuan sekalian. Ada satu orang warga mas makcik lah di Bera, di Pahang. Dia ni orang panggil dia Makcik Dodoi ataupun mak online orang panggil dia. Dia buat satu video dia memang tular lah di TikTok. Untuk video tu saja hampir 7 juta view dia. Dia dapat 673,000 like. Ada kat 20,000 share.
Apa video yang dia buat? Selamat pagi. La ilaha illallah. Sangat bagus. Tapi sayang, netizen Konoha kita pula di luar sana, demi sesuap konten, dia react kepada zikir Makcik Bera ni ataupun Makcik Dodoi ni dengan react yang tak sesuai. Walaupun niat dia nak buat joke saja. Bila makcik tu buat saja, dia pun terus buat tidur. Tidur ke meninggal sebenarnya, kita tak tahu. Jangan. Itu kalimat yang disebut, bukan sebut nama bapak dia, bapak kita. Itu disebut kalimat paling tinggi nilainya. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dibuat konten menganjing, bergurau. Jangan. Itu kalimat yang sangat mulia. La ilaha illallah. Itu syiar. Syiar ni kata ulama mesti diraikan dalam 3 bentuk. Ihtifal, iltizam, itmam. Mesti terbuka secara komitmen sesempurna mungkin. Apa contoh syiar? Pertama, syiar tempat-tempat yang mulia. Kaabah, Safa, Marwah, Arafah, Masyair Haram. Boleh buat konten kelakar? Jangan. Ini syiar. Bulan-bulan Islam, itu syiar dari segi waktu. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Boleh buat gurau? Bukan masanya. Syiar juga merujuk kepada amalan-amalan dalam agama. Apa contohnya? Simpan janggut. Boleh bergurau? Jangan lebih. Kalau kita nak kata, ustaz ni janggut macam kambing lebih kurang. Tak boleh. Tu kurang ajar. Walaupun kelakar. Sebab ini syiar. Kopiah, syiar. Masjid, syiar. Azan, syiar. Hatta tulisan khat, syiar. Kerana syiar tu kita automatik tahu situ ada Islam. Termasuklah zikrullah. Jadi kepada anak-anak muda, kalimat la ilaha illallah ni walaupun kalau kita buat react, memang orang banyak menonton, ramai menonton. Orang like ramai. Bahkan kita yang nasihat ni kita pun kena kecam. Allah ustaz ni gurau sikit tak boleh. Gurau lah benda lain. Jangan bergurau dengan kalimat la ilaha illallah. Saya nak kongsi satu kelebihan kalimat la ilaha illallah. Abu Sa'id Al-Khudri riwayatkan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah cerita, qala Musa ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wad'uka bihi. Nabi Musa berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ajarkan kepada saya sesuatu untuk saya senang nak ingat dan selalu nak berdoa dengan perkataan itu. Apa jawab Allah? Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, kau ucapkanlah la ilaha illallah. Apa jawab Nabi Musa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Allah, setakat la ilaha illallah tu semua orang ucapkan. Bagilah saya yang rare sikit bacaannya, yang tak sama dengan orang awam. Ada tak bacaan lain? Apa jawab Allah? Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Musa, andainya 7 langit, petala langit, dan seluruh penghuni di langit, dan 7 petala bumi dan segala penghuninya diletakkan di sebelah timbangan. Dan di sebelah timbangan lagi diletakkan la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka adakah kita masih lagi tergamak nak buat bila makcik tu kita buat tidur begitu? Jangan. Patutnya kita berzikir sama-sama, menambahkan lagi zikir. Ini sebagai contohlah Ustaz Asli lebih kurang perkara-perkara ataupun adab-adab yang kita kena ada garis padan lah walaupun kita nak bergurau. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Brother Fadil Datuk yang telah bincang tentang, tak terlintas pula tajuk malam tentang ketawa dan sebagainya, sebab kita tak nafikan bila hadis fa inna kasratad dhahki tumitul qalba tu, kita tak nafikan kalau gelak sepanjang masa dalam tandas pun gelak seorang. Jadi mungkin kita rasa ni memang betul-betul lah, memang selayaknya ialah tempat tahu banyak di hospital bahagia lah di Tanjung Rebus. Tapi maksud dia, kita tak boleh nafikan ketawa dalam kehidupan manusia.
Itu dah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah yang menjadi penyebab kita ketawa dan juga kita menangis. Ada seketika yang saya sebut tadi tentang hadis tadi, sa'atan wa sa'atan. Seketika macam ni okeylah. Seketika macam ni. Sedangkan itu gurauan. Kalau lihat kepada rumah tangga pun sama juga tentang al-muda'abah yang dicetus oleh Imam Ghazali, ada al-muda'abah. Maksud kisah rumah tangga kena ada gurauan, muda'abah. Mula'abah dan juga madah, 3M tetapi 3 mim tadi ni. Jadi kita faham kadang-kadang rumah tangga tu orang perempuan suka bercerita, mengadu sebagainya, dan lelaki pula suka mengusik. Jadi menyebabkan kadang-kadang nampak muka semua rajuk, orang cerita kat dia main-main kita pula. Jadi menyebabkan suasana tu dipujuk balik, dan lepas pujuk tu macam senyum dan ketawa. Jadi benda tu satu benda yang merupakan perhiasan keserian dalam rumah tangga. Kalau muka suami balik kerja dah lah kat pejabat macam singa, balik rumah macam jebon, macam mana nak layan anak-anak elok? Kan tu nak kita kena faham benda macam tu. Jadi yalah, mungkin kalau ketawa terlebih-lebih pun kita tak nafikan apa matlamat hidup kita yang sebenarnya. Kan? Jadi itu yang kita kena perlu fokus. Ada masa kita serius. Ni tengah semayang pun main dia cocok-cocok, dia ketawa lagi. Kan? Yang kawan tu kat takbir, dia pergi cocok ketiak kawan tu, pam, dia sepak makmum sebelah. Jadi dah bergaduh dah. Dengan imam tak khusyuk dah, bunyi macam bergaduh di belakang. Jadi benda tu tak sepatut pergi letak punya. Dah tahu lah kawan tu terlatah dan gurau lagi. Orang belakang pula tak payah kat takbir sebab ketawa. Jadi benda-benda macam tu kita panggil gurau yang tidak ada adab, kerana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ni Datuk yang jenis suka cucuk kawan kat takbir, Allah punya kecil kawan tu. Lepas tu yang seronoknya bukan dia yang cucuk kena singgung, orang sebelah kena singgung. Pam. Aduh. Orang belakang gila, lepas kata semayang lah. Kat takbir pun tu, kat takbir pun gila dah batal buat semayang. Kat takbir balik. Jadi masalah nasib baik imam tu tak nampak. Kalau imam nampak tu, imam tahu sekali. Pakai tak untuk 2 jam. Kadang-kadang biar ada tempat macam tu, kita ada etika ataupun adab dalam bergurau dan sebagainya. Kita janggut macam kambing. Memang kadang-kadang kita orang tak tahu. Macam kambing, dia kata kambing tak main macam tu. Jadi orang gelak. Hati kita jadi orang kata apa? Yalah, menyebabkan maruah kita janggut panjang. Janggut panjang macam ini, janggut ni tak tahu boleh kuat gigi sekali apa. Dah. Kita terfikir kot. Janggut kata boleh kuat gigi. Buang ni. Kita pakai tali boleh. Boleh dekat kita kan yang tali panjang tu kan putih tu. Buang. Kita start tak start. Cabut janggut tu. Buang gigi. Memang kau hajar aku penampar kata dia. Habis kalau makan 10 kali, 10 janggut aku hilang. Kata kenapa tak ambil bulu ketiak je, tarik dari bawah. Kena rebonding dulu. Aduh, macam-macam manusia ni. Kan? So, itulah yang Datuk sebut tadi. Terima kasih banyaklah. Mungkin Datuk nak sikit kalau ada sikit penutup kita ni pada malam ni. Sebagai penutup, sekali lagi, kita bukanlah malam ni nak justifikasi mengatakan jomlah kita ketawa gelak, ketawa gurau-gurau apa semua. Tidak, kita nak mengatakan bahawa hidup kita ni ada masa kita stres dan sebagainya. Sebab itu yang disebutkan oleh Abu Fatih Al-Busti tadi, walakin iza a'taitahul mazha falyakun bimiqdar ma tu'ti ta'ama minal milhi. Ketawa ni bergurau macam kau masukkan garam dalam masakan. Kalau banyak masin sangatlah pula rosak badan. Tapi kalau tak ada langsung, tawa pula. Jadi pandai-pandailah, common sense. Jadi kepada anak-anak muda khususnya di luar sana, nak bergurau, buat konten, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan prank orang, jangan hina syiar, jangan mengejek-ngejek, nak meniru Ustaz Aslin ke, Ustaz siapa-siapa ke. Tirulah pakaian, tapi jangan mempersendakan pula. Dia buat macam Ustaz Aslin, betul dia buatnya suara ya au lah macam. Benda tu tak berlaku pada Ustaz. Begitu. Itu benda-benda ini kita nak ambil kesempatan untuk nasihat. Sebagai terakhirnya, kita orang Islam boleh bergurau, jangan marah-marah. Kerana marah itu merugikan, senyum itu menguntungkan. Ketika marah orang menjauh, ketika kita senyum orang mendekat.
Ketika marah orang menjadi tegang, ketika senyum orang jadi tenang. Ingat, bangsa kita bangsa peramah, bukannya bangsa marah-marah. Wallahu a'lam. Datuk, sikit ada soalan ni kalau tak jawab ni. Ha. Dia kata Ha. pelawak yang pakai lelaki buat macam perempuan jadi apa pandangan Datuk? Itu dah pun dapat teguran daripada Jabatan Mufti Wilayah tentang ada di kalangan pelawak kita, mereka berpakaian seperti wanita ketika membuat persembahan dalam beberapa rancangan TV. Dan itu telah pun mendapat teguran dan saya dipahamkan diterima dengan baik oleh rakan-rakan komedian kita. Dan kalau kita tengok pun dah jarang sangat dah ada persembahan daripada komedian ini yang memperagakan pakaian wanita. Mungkin ada yang kita tak perasan, tapi umumnya itu kebanyakannya dah pun tidak berpakaian. Kerana hukumnya jelas. Orang lelaki-lelaki dia tidak boleh berpakaian seperti orang perempuan. Apatah lagi buat tu adalah pakaian tu Nabi tak beri tiru. Dia pula pakai kerana nak suruh orang ketawa pula lagi. Kemudian suruh orang ketawa, dia mempersenda pula watak orang yang ditiru tu tadi. Contoh dia meniru orang perempuan, dia meniru tokoh ahli politik sekian-sekian, Datin Seri sekian-sekian contohnya. Dia dengan baju dia, dengan rambut dia. Lepas tu dia mempersendakan. Jadi berlapis-lapis sangat hukumnya di situ. Jadi kebanyakannya dah, kita tengok dah tak ada dah buat persembahan sedemikian. Tapi kita harapkan benda-benda ini kalau memerlukan tunjuk nasihat daripada para agamawan, insya-Allah kita sentiasa bersedia untuk nak membantu. Sebab kadang-kadang kita faham nak buat konten, nak buat joke. Ada yang pertandingan baru ni saya tengok, dia nak pastikan dia dapat ketawa tu 90 saat daripada juri. Puas juga macam mana kita nak buat joke, nak pastikan juri ketawa 90 saat. Baru markah dia penuh. Juri kadang ketawa 3 saat. Tak ada masalah, tapi janganlah ketawa sampai 12 harakat. Itu tinggi, panjang sangat. Kata banyak ketawa pada konten menyampah kita mendengarnya. Konten tak banyak mana, ketawa je 12 harakat. Kita ketawa sebab mendengar dia ketawa je sebenarnya. Sebenarnya tak kelakar pun. Jadi adab-adab itu kita jagalah. Wallahualam. Saya pernah sahabat-sahabat kumpulan sepah tu masa kita ada kontrak 2 tahun dalam soal jawab orang santai dalam sepah tu sinar tahun 2015 2017 pernah jab dengan Soeb tanya sebab dia orang pernah jadi macam perempuan. Saya kata kita jawab gini dah, kalau boleh elak je lah, benda tu tak betul. Tak boleh Ustaz, haram Ustaz. Saya kata bukan haram, termasuk haram jadah. Saya kata terus tak pakai dah tak? Alhamdulillah sejak tu kita tak nak buat lawak tu. Nak buat lawak very rational. Kau tu jantan je. Jadi saya jawab cara ni lah. Saya kata bukan haram jadah. Tapi Allah kata kena sebiji aku dengan ustaz begini. Jadi alhamdulillah saya nampak ada mungkin teguran juga. Ni pejabat mufti wilayah Ketua pun telah buat teguran umum. Dan alhamdulillah mungkin penerbit pun iyalah dia pun nak kena ada satu etika juga nak berlawak. Takut nanti lawak tadi itu menyebabkan sin. Sebab tu walaupun live dalam haraja lawak ataupun live dalam apa sekalipun, dia orang akan mula 5 minit before live. Dia akan delay. mula 5 lepas tu bila cakap pelik sikit dia akan blurkan cakapan tersebut supaya tidak menjadi satu orang kata bahan yang nak menyeronok, nak menyedakkan tapi cara yang tak betul. Jadi saya ada juga di kalangan pelawak ni, dia tanya Ustaz macam mana kami ni cari rezeki dengan buat lawak. Saya kata tak ada masalah sebab awak hidup menceriakan orang, menjadikan orang gembira. Orang tengah stres bila dengar you buat kelakar tu, kita jadi ceria balik. Jadi niatkan untuk nak menceriakan orang. Tapi janganlah awak kerana nak dapatkan kelakar tu jadi perempuan, jadi kambing, jadi beruk, tak payah. Piramli, MZ, Nodoma, Bujang Lapuk, Doremi, tak payah jadi orang lain. Mereka jadi seperti mereka ya. Dan masih kekal awak tu sampai sekarang. Betul. So terima kasih banyak kepada Datuk Baldi Syah, terima kasih banyak. Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur lebih kurang hampir